Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita teruskan dengan chapter 4. Alright, video lecture kita yang keempat iaitu mengenai dengan Food Safety Management System. Alright. Okey, Food Safety Management System. Alright, benda ni adalah benda yang mana-mana industri makanan akan apply food safety management system, dan memang ada di bawah Malaysian Standard dan juga SIRIM. Dia adalah sejenis standard ni, bila kita cakap standard ni, dia adalah satu orang panggil list of list of action yang industri perlu patuh. Alright, kalau nak mendapatkan standard food safety and management system ni, dia kena buat beberapa practice yang perlu dipatuhi. Kita tengok apakah practice tersebut lah. Alright, so scope food safety management system ni dia agak luas sebenarnya. Tapi kita akan bincangkan apakah contoh-contoh peraturan dan standard yang ada di dalam food safety management system ya. Okey. So dalam food safety management system, pertama sekali kita akan tengok overview dia. Secara generalnya apa benda food safety management system ni. Yang kedua kita akan belajar mengenai good manufacturing practices, ataupun GMP. Kita ada kilang GMP ya. So apa GMP? GMP adalah good manufacturing practices. Saya rasa korang ada belajar dalam subjek lain juga lah. Alright, so hazard analysis and critical control point ataupun singkatan dia adalah HACCP, HACCP, ataupun kita sebut HACCP. Tak tahulah orang Melayu suka sebut HACCP. Tapi dia HACCP. Alright, so kita ada ISO 22000 Food Safety and Management System. Ini standard. So kita tengok. So learning outcome kita nak discuss dan juga understand mengenai standard dalam food safety management system. Alright, describe principle of GMP and HACCP. Alright. So kita tengok dulu apakah dia food safety management system ataupun singkatan dia FSMS. Food safety management system, FSMS singkatan dia. Ni singkatan dia lah ni. Nampak ni. Alright. So food safety management system, dia adalah a systematic approach to control food safety hazard, right, within a food business in order to ensure the food is safe to eat. Dia adalah sejenis control control of food safety hazard. Untuk kita control hazard dalam pembuatan makanan ni, dalam premis makanan, untuk memastikan makanan yang kita makan tu selamat. Selamat untuk dimakan. Alright. So it is a network interrelated. So dia adalah gabungan beberapa standard yang saling berhubung kait seperti GMP, HACCP, dan juga food safety management system atau management system. Gabungan antara standard-standard yang digunakan pakai di Malaysia, alright, untuk memastikan makanan tidak memberi kesan kepada kesihatan, tak mendatangkan foodborne illness, alright, tak mendatangkan penyakit. Alright. So ini adalah food safety management system ni lah. Alright. So what is the purpose? Apakah tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk memastikan, sama juga dalam ni dah ada jawapan dia tadi. Untuk memastikan daripada pembuatan, manufacture, storage, simpanan dan distribution, suatu pengedaran dan juga jualan, sale of the safe food, untuk memastikan untuk pada setiap stage produk ini betul-betul selamat. Alright, so sebab tu ada standard-standard ni. Alright, so basically apa benda standard ni? Apa benda standard ni? Asyik kita dengar orang sini cakap standard, kilang tu kena ambil standard. KKTM sendiri kena ambil standard, kilang kita kena ambil standard. Apa benda standard ni sebenarnya? Kenapa kena ambil standard ni? Alright, kita tahu dah, memang tujuan ambil standard ni untuk memastikan makanan kita selamat. Tetapi kenapa orang ambil standard ni? Boleh je tak ambil. Sebab apa? Kalau contoh sesuatu industri tersebut, satu company, dia nak ambil standard contohnya
GMP, dia nak ambil HACCP, dia nak ambil ISO 22000 ni. Okey, sebenarnya kalau kilang nak ambil benda ni, okey, dia kena bayar. Dia kena bayar dekat apa ni, konsultan yang menjalankan pensijilan standard-standard seperti GMP, HACCP ni, dia kena bayar. GMP bayar lain, HACCP bayar lain, ISO bayar lain. Alright, dia kena bayar untuk menyusahkan diri dia sendiri untuk patuh benda-benda ni, tapi dia kena bayar. Kenapa orang nak ambil? Alright. Okey, sebenarnya benda ini adalah satu orang panggil marketing. Okay. Bila ada standard ni, market kita lebih luas. Kenapa? Alright. So kalau di Malaysia, mestilah kalau kita nampak GMP, kita nampak ACET, kita rasa produk itu dihasilkan betul-betul selamat. Sebab dia ada standard GMP, dia ada sijil GMP, dia ada sijil HACCP, dia ada sijil ISO 22000. Alright. Bila ada pensijilan ni, kita rasa selamat dan kita yakin produk ini betul-betul berkualiti dan selamat untuk kita makan. Alright, itu kalau dalam Malaysia. Okey, kalau produk ini kita nak eksport ke luar negara, sebagai contoh. Okey, kalau nak bawa ke luar negara, sesetengah negara mewajibkan ada GMP, mewajibkan ada HACCP, mewajibkan ada Food Safety Management System punya standard. Dia kalau nak bawa ke sesebuah negara, setengah negara, lain peraturan. Ada setengah negara mewajibkan benda-benda ni. Especially negara-negara maju, negara-negara yang market dia lebih besar. So orang nak dapat untung, orang nak berkembangkan lagi perniagaan dia akan ambil. Dia akan nak tak nak, dia akan ambil standard-standard ni. Dia sanggup bayar dan dia sanggup patuh peraturan dalam standard-standard ni. Dan benda ni sebenarnya bagus. Okay? Bagus untuk kita selaku pengguna. Sebab apa? Sebab kita dapat produk yang selamat dan berkualiti. Alright. So dalam banyak-banyak standard dalam slide ni, ada satu standard yang saya tak sebut, iaitu apa? Mesti. Okay, apakah mesti ini sebenarnya? Alright. Mesti ini, alright, mungkin pernah nampak setengah-setengah produk Malaysia ada mesti. Tapi kalau korang perasan produk-produk daripada luar negara tak ada mesti. Okay, apa benda mesti ini pula? Okay. Mesti ini dia adalah bayangan kepada GMP, bermaksud peraturan-peraturan dia ataupun prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh pengilang, alright, dia hampir sama dengan GMP, ke arah GMP, tetapi lebih ringan, bermaksud lebih mudah nak dapat pensijilan dia. Sebabnya mesti ini dia adalah inisiatif kerajaan Malaysia untuk menggalakkan kita buat makanan yang sihat dan berkualiti. Sebab tu mesti kerajaan Malaysia dia buka pada peniaga-peniaga kecil, IKS, okay, di sekitar Malaysia yang tak mampu nak bayar pensijilan seperti GMP dan juga HACCP. Okay, so sekurang-kurangnya dia dapat ambil mesti. Sebabnya mesti ni kerajaan sediakan secara percuma. Cuma panggil, mohon nak ambil pensijilan mesti, standard mesti, dan juga dia datang audit, dia datang cek-cek, penuh, patuhi peraturan mesti, so dapat sijil mesti. So sekurang-kurang di inisiatif government menggalakkan, nanti bila dah maju esok, dah ada duit, dah maju perniagaan, dia boleh apply GMP, HACCP dan ISO, Food Safety Management System dan sebagainya lah. Alright. So basically itu adalah cerita je lah pasal standard-standard ya. So basically okay, kalau direct pada standard, apa benda standard ni sebenarnya? Standard ni dia adalah satu set peraturan yang company kena ikut. Kalau nak ada CJGMP, ada peraturan sebagai dalam skop GMP. Dapat CJGMP kalau kita patuh. Bila orang datang cek, kita patuh, dia dapat CJ. Alright. Contoh kalau kita bayar, orang tu datang cek, kita tak patuh, kita tak dapat CJ, kita rugi duit kat situ. Company rugi duit kat situ. Alright. So sebab tu kalau orang dah bayar, orang akan buat sungguh-sungguh supaya dapat kat CJ tu. Alright. So ada GMP, ada set peraturan dia, kita patuh, company patuh, kita dapat CJ GMP. Dapat standard GMP. So kalau HACCP ada peraturan dia, kita patuh, kita dapat sijil accreditation HACCP. Alright. Kalau tak patuh, orang datang cek tak patuh, so membazir duit kat situ saja. Alright. So setiap kali audit dia adalah grade dia, okey. Macam exam, macam company tu ambil exam. Dia ada keputusan dia ada A, B, C, D, E. Macam tu lah.
Alright. Dia macam ibaratnya company tu bayar dan dia ambil exam dan dapat keputusan yang bagus daripada akreditasi tu. Ibaratnya macam ambil exam kalau kita. Alright. Okay. So ini basically pasal standard lah. So dalam peraturan ni apa benda? What is element dalam standard-standard ni? Alright. Okay, so saya harap korang boleh faham. Kalau tak faham, sila rewind video ini dan cuba fahamkan apa yang saya cerita tadi. Alright. So apakah elemen-elemen dalam standard-standard yang ada ni? Okay, kita ada plan, okay, polisi. Okay, kita ada polisi itu macam ke college, ke KTM pun ada polisi ke KTM. Okay, ada misi dan misi. Okay, alright, procedure. Okay, amalan, practices. Apakah proses yang terlibat? Ada peraturan dia dalam segi proses. Alright, ada goal, apakah dia punya matlamat, goals dan objektif, method, kaedah yang digunakan, cara kontrol. Ni elemen-elemen yang ada dalam standard ni. Kau boleh baca responsibility, relationship, documentation. Okay, so bila kita apply standard ni, dia akan tengok secara menyeluruh. Okay, very specific daripada segi dokumentasi, daripada segi tata cara bekerja, actual production. Alright, macam mana cara control hazard, semua benda tu dia akan tengok. Okay, tapi secara generalnya yang paling senang nak apply mesti sebab free. Okay, next level adalah GMP, bayar, dan dia ada peraturan. Bila dah ada GMP, baru orang akan pergi kepada HACCP. Sebab apa? Sebab bila dah ada GMP, senang nak dapat HACCP. Sebabnya benda-benda yang ada dalam HACCP tu, dalam HACCP, semua benda dalam GMP tu semua ada dalam HACCP. HACCP ni dia lagi besar pada GMP. Maksudnya kalau nak apply HACCP, wajib dah ada GMP. Alright. Okay. Food Safety Management System tambahan pula. Alright. Kalau ada HACCP ni pun dah kira bagus sebenarnya. Okay, HACCP ni pun dah menandakan company tu betul-betul bagus. Sebab nak dapat HACCP ni sangat-sangat susah. Banyak benda nak kena buat untuk patuh. Alright. Okay. So ini basically pasal standard-standard ni lah, overview dia. Secara general. Alright. Kalau tak faham, rewind video ini. Okay. So seterusnya, okay, ini adalah nak cerita hubung kait antara standard-standard ni lah. Alright, so kita boleh nampak, okay, ada GMP, GHP apa? GHP ni dia lebih kurang macam GMP juga, cuma dia satu standard yang lain, dia panggil Good Hygiene Practices. Kalau GMP, Good Manufacturing Practices, dia lebih kurang je. GHP dan GMP sekurang-kurang kita ada GMP pun sama juga, kita setaraf dengan GHP. Alright. Dia ada QACP, okay, dia ada ni nama-nama standard lain lah. Kita ada HACCP. Okay, so dalam bulatan masuk nampak GMP dalam bulatan dia tergolong dalam HACCP punya. Maksud kalau nak ambil HACCP kena ada GMP. Alright. Kalau nak ada QACP ni, okay, tak apa, kita tengok ni QMS ni apa? Quality Management System. Alright. Dia ada, kena ada HACCP ni. HACCP ni ada dalam dia. Alright. Yang QACP tu kita tak apa. Kita abaikan QACP ni. Alright. And then TQM, Total Quality Management. Okay. Ni yang paling tinggi. Okay. Kena ada semua elemen ni. So ini level dia. Okay. Bila kita ada GMP, kita akan pergi kepada HACCP, pergi kepada QMS, pergi kepada TQM. Alright. So scope dia makin besar. Lagi besar scope tu, dia akan ada scope benda-benda yang kita dah buat kecil tu, dia akan merangkumi. Dia akan berkait dengan lebih besar. Alright. So sebab tu dia ada stage dia. Kalau kita terus contohnya ambil yang paling besar TQM ni, okay, mungkin susah nak lulus. Sebab apa? Sebab asasnya banyak kita tak ada. Selalunya bukan benda. Kalau orang ambil pada GMP, kita ambil pada yang paling basic, okay, GMP dulu. So kalau kita nak mahirkan GMP, dia akan makan masa. Akan makan masa untuk kita mahirkan, untuk serasikan dengan manufacturing proses kita, dengan kilang kita, okay. So bila dah mantap GMP, baru dia akan apply pada HACCP. Okay, dah mantap HACCP, okay, baru dia akan apply pada yang lebih besar dan lebih besar. Okay, ada banyak lagi standard yang ada di luar sana, okay, yang tak ada dalam slide ni. Contohnya BRC, British Retail Consortium, itu kalau dekat negara-negara Europe, Eropah sana lah. Alright, so dia cover benda-benda ni lah, food hygiene, food safety, alright,
So lagi tinggi level ni lebih strict dan lebih susah nak dapat dan lebih bayar dia lebih mahal, okey, daripada yang basic-basic ni, alright. Alright, ni nak cerita macam mana dia relate lah makin besar, yang besar dia ada yang kecil di dalamnya, okey, mesti ada punya, alright. So lagi besar lagi susah nak apply lah okey. Satu better digalakkan buat stage by stage. Alright. Okey, ni dia punya rangka dia, model dia, alright. Macam mana struktur dia food safety management system ni. Alright. Alright, basic. Okey, basic kita ada good practices, prerequisite program. Okey. Okey, good practices ni apa? GMP lah Good hygiene practices, GHP ataupun GMP. Dua-dua boleh. GMP lah selalunya. GMP, alright. Ataupun prerequisite program-program yang lain seperti pest control, okey, pest control dan sebagainya lah, banyak lagi benda lain, okey, management system, benda-benda program-program yang membantu untuk dapat pensijilan GMP ni tadi alright. So ni paling basic, so apply ni dulu, okey. Next level kita pergi kepada hazard ni, makin susah sikit, tinggi sikit level dia, tapi kalau dah ada GMP selalunya mudah sikit kita nak apply hazard, alright. Dan last sekali baru kita pergi kepada management system, alright. Ni food safety management system, okey. Food safety management system, alright. So ini level-level dia lah dia punya model dia. So saya cerita ambil pada basic GMP, pergi ke hazard, barulah pergi ke quality management dan sebagainya. Alright. Okay. So seterusnya kita akan tengok satu persatu, okey. Satu persatu, okey. Apakah itu GMP dulu? Kita start dengan GMP. Okey, GMP singkatan untuk Good Manufacturing Practices. Okey, dia adalah sejenis PRP, iaitu Prerequisite Program. Okey, GMP adalah salah satu program, panggil Prerequisite Program, adalah program asas, okey, yang kita perlukan untuk kita pergi ke level pensijilan ataupun standard yang lebih tinggi. Alright, so first kita go for GMP dulu. So dia provide foundation. Foundation ni apa? Dia sebagai satu asas kepada pembentukan dan juga implementation. Okey, kita nak implement, kita nak aplikasikan satu food safety management system yang berjaya. Okey, kalau food safety management system ni mungkin level yang paling tinggi lah. Alright, tapi asasnya kita kena start dengan GMP dulu. Alright, so GMP, okey. Benda-benda yang kita katakan element of GMP ada tulis kat sini, okey. Okey, apakah elemen, okey, benda yang kena ada dalam GMP ni? Yang pertama, okey, pertama, kedua, ketiga. Okey, kita nak pertama tu, dia slide ni daripada kanan macam baca Jawi lah, daripada kanan ke kiri. Okey, tak apa, kita ada. Yang pertama, okey, nombor 1 ni building. Okay. Bangunan. Kita tengok bangunan. Okay. Macam mana bangunan seharusnya direka bentuk ataupun design dia macam mana. Alright. Adakah dibina mengikut keperluan, maksudnya memudahkan untuk kerja-kerja pencucian. Adakah design kita buat tu mudah untuk dicuci. Alright. So macam mana orang apply standard ni? Dia bayar standard GMP dan auditor akan datang. Okay. Maksudnya wakil daripada tempat orang examiner ataupun auditor kita panggil, orang tukar exam kita punya tempat tu. Alright, kita kan nak ambil biasa kan. Okay. Company kita nak ambil biasa, so ada examiner. Okay. Tapi dalam ni term dia kita panggil auditor lah. Auditor akan datang, dia akan tengok. Dia tengok okey, keperluan setiap kilang itu berbeza. Okey, bermaksud kalau anda buka kilang goreng pisang, lain dia punya requirement, lain dia punya segi design dia. Kalau anda buka kilang patty ataupun nugget, lain dia punya requirement. Okey, bermaksud lain jenis, nature of business, nature of product korang tu lain dia punya requirement. So sebab itu kalau anda ambil
anda sebagai usahawan ataupun tokek kilang, okey, anda nak ambil akreditasi ni, pertama anda akan bayar persijilan dan auditor akan datang. Dia bukan terus cek, dia tak ada soalan lagi. Pertama dia akan buat lawatan dulu ke kilang korang dulu. Okey, dia akan buat lawatan, dia akan kumpulkan segala benda maklumat. So apa benda dia nak kumpulkan tu, daripada segi aspek apa dia tengok. Okey, ini dia elemen-elemen ni, aspek-aspek yang dia tengok. Okey, so kita cerita satu-satu aspek ni. Yang pertama adalah building, okey, bangunan. Pertama dia tengok bangunan, macam mana design, adakah design kita sesuai untuk dicuci. So dia tengok, alright. So dia akan listkan soalan-soalan berdasarkan design company kita tu. Okey, contohnya macam mana design yang senang dicuci. Okey, ada tak longkang, saluran longkang contohnya kalau dicuci ke mana, alright. Ada tak buat concave punya tu, dia listkan tu sebagai soalan. Ada ke tak ada buat. So nanti akan datang next time dia check, dia akan datang, dia check betul benda tu betul-betul ada buat ke tak ada. Yang pertama ini dia akan tengok sekali lalu, okey, apakah nature produk kita, dan dia akan bina soalan berdasarkan produk apa kita run dan apa teknik ataupun design yang sesuai untuk apa ni kita panggil design yang sesuai untuk produk itu punya pembersihan dia macam mana. Okey, design yang bersih untuk jalan dengan produk tu yang mana. Okey, dia akan berdasarkan kepakaran dia. So anda ini adalah pakar-pakar yang akan jadi pakar ni nanti ya. Alright. So saya galakkan korang pergi ke bidang ni, jadi auditor. Boleh dapat banyak pengalaman, pergi lawat kilang, dan orang akan especially tokek-tokek kilang yang kaya ni akan layan korang baik punya. Kalau jadi auditor untuk ni, boleh kerja dengan SIRI, boleh kerja dengan Kementerian Kesihatan, dia orang akan layan baik punya. Jamu korang makan mewah-mewah dan sebagainya. Alright. Sebabnya korang nak bagi markah kalau korang seorang auditor. So sekarang bayangkan korang pergi auditor ke satu tempat kilang. Alright. So korang tengok okey, macam mana ciri-ciri yang korang rasakan wajib kena kilang tu patuhi. Okey, berdasarkan produk dia ada. Okey. Okey, design macam mana? Design longkang dia ke, design lantai dia ada guna epoxy ke tak ada guna epoxy. Okey, ada tak ruang-ruang kecil, lubang-lubang, design dia ada tiba-tiba ada lekuk kat dinding lah. Ada berlapis, ada guna papan lah ke jadi dinding ke. Okey, atap berlubang ke. Alright. Okey, itu pertama. Okey, design ya. Okey, itu untuk okey. So pasal bangunan tadi, adakah dia mudah untuk dicucikan? Okey, kalau mudah nak dicucikan tu macam mana? Alright. So adakah dia diletakkan di lokasi yang sesuai? Lokasi sesuai tu macam mana? Jauh pada kumbahan ke, tak ada tempat kandang binatang ke. Okey, adakah lantai smooth, okey, permukaan dia licin, okey, mudah untuk dicuci, okey. Adakah saluran paip tidak mudah tercemar dengan makanan dengan ni. Okey, maksudnya macam mana dia kontrol saluran perpaipan dia. Okey, dia letak filter ke, ada letak oil filter ke, nak bagi dia tak tersumbat dekat dalam longkang tu. Alright. Lighting, adakah apa orang panggil, pencahayaan yang bagus. Okey, ventilation dia macam mana, ventilation ni pengudaraan dia, ada tak ruang angin masuk ke tak, angin tiup ke dalam ke, angin tiup keluar. Itu pun dia akan ambil kira. So kalau dalam kilang contoh ada aircon kan, okey, dia akan tengok arah angin aircon tu adakah bergerak daripada luar ke dalam ataupun dalam keluar. Okey, dia tengok. Tapi yang paling bersih adalah apabila dia panggil positive airflow. Positive airflow. Flow. Positive airflow ni adalah satu konsep di mana dalam production line udara dia semua sentiasa keluar. Daripada dalam bawa keluar. Pengudaraan dia daripada dalam keluar, right? So itu dapat menghalang contamination daripada luar masuk ke dalam. Ventilation pun ada memainkan peranan juga. Alright. So ini adalah design bangunan. Yang kedua, elemen kedua, maintenance. Okey, maintenance ni apa? Dan juga sanitation. Okey, macam mana kerja-kerja baik pulih dijalankan dan juga proses-proses pembersihan dijalankan. Okey, adakah dekat kilang tu ada tempat basuh tangan, hand washing station ataupun sinki kita panggil, cukup tak sinki untuk pekerja-pekerja dia. Alright. Tempat keringkan tangan ada tak? Okey, kalau ada lah. Okay, jumlah toilet, lokasi toilet, alright. Changing room, okay, tempat tukar baju, okay, ada berapa, okay.
ada berapa kali kekerapan proses pembersihan dijalankan. Okey. Alright. So kalau maintenance pula macam ni, adakah peralatan berapa kerap peralatan dicek untuk perbaiki ya. Sebab kalau dekat kilang, okey, kerja-kerja maintenance ni, okey, maintenance pembaik pulih ni penting bukan apa. Bila kita run 24 jam, korang bayangkan mesin run 24 jam ataupun setiap hari memang jalan lah, kalau 6 jam sehari ke, setiap hari jalan. So mesti akan ada masa mesin itu rosak. So kena di repair secepat mungkin. So macam mana kerja-kerja pemerhatian mesin itu dijalankan lah. Adakah dia rosak, boleh pakai, tak boleh pakai. So itu pun penting. Soalnya bukan benda, kalau mesin tak boleh jalan, masa itu adalah duit. Okay? Sepanjang mesin itu rosak, company rugi. Dia panggil downtime. Alright. So facilitate macam mana facilitate sanitation procedure. Okay, macam mana dia buat kerja-kerja pembersihan untuk mesin contohnya. Alright. Okay, adakah sebelum maintenance dan selepas maintenance ada kerja-kerja pencucian sebabnya kalau kita dah buat kerja-kerja bertukang ni, lepas tu kena cuci lah pula Alright. So fungsi, okay, adakah dapat macam mana orang panggil langkah-langkah kerja maintenance tersebut dapat menghalang hazard daripada berlaku. Okey, jenis chemical apa guna, okey, kalau minyak grease guna, okey, guna peralatan jenis apa, okey, guna stainless steel, guna besi ke apa ke. Alright, adakah ada langkah-langkah berjaga-jaga, okey, peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi untuk menghalang bila buat kerja maintenance tertinggal hazard kat situ. Ada hazard datang daripada luar. Alright. Macam mana cara control dia? Right. Okay. So prevent contamination. Okay. Macam mana cara nak halang prevent contamination daripada kalau dinding cat dia flaking, cat dia terkupis, plaster pada dinding, okay, ataupun debris habuk-habuk pada ceiling. Alright. Macam mana cara control dia? Alright. Cleaning chemical, jenis chemical apa yang digunakan, okay, apakah dia punya instruction dia. Alright. Lubricant, okay, lubricant ni apa? Kalau kerja-kerja pembaik pulih ada guna minyak grease ke, pelincir ke, okay, boleh tak dia contaminate makanan. Okay, macam mana nak halang benda tu daripada contaminate makanan? Mungkin kena ada proses pencucian selepas setiap kali repair mesin contohnya, ataupun guna lubricant yang food grade. Alright. Alright. So ini adalah kategori maintenance dan sanitation. Okay. Yang ketiga, alright, equipment. Okay, equipment, peralatan. Tadi kerja baik pulih dan juga pencucian. Yang seterusnya equipment. Okay, kita cerita pasal mesin yang ada kita gunakan. Okay, kalau setiap kilang kita buat produk mesti ada mesin. So mesin, setiap mesin tu dia kena ada design yang bagus. Okay, untuk menghalang daripada contamination daripada berlaku. Okey, pastikan kawasan mesin yang ada kontak dengan produk makanan dia tidak toksik. Bukanlah datang daripada toxic material. Pembuatan mesin tu, material buat mesin tu mestilah mesin itu bebas toksik. Alright. So apa contoh bahan-bahan yang bebas toksik adalah stainless steel lah, selalunya stainless steel lah. Okey, ataupun campuran plastik tertentu. Alright, dia ada yang kategorinya non-toxic, boleh carilah. Alright, macam epoxy tu pun, lantai epoxy tu pun dia non-toxic juga lah contoh. Tapi kalau equipment ni selalu kita guna stainless steel lah, besi stainless steel. Kenapa dia stainless steel ni bagus? Dia tak toxic sebab apa? Kalau contohnya guna besi biasa dia berkarat, stainless steel dia tak berkarat. Stainless steel tak berkarat tapi dia mahal lah. Okay, dia tak berkarat. Tapi kalau yang biasa tu berkarat nanti ada kesan toksik kalau terkena makanan. Orang boleh kena kancing gigi lah, macam-macam bila kena karat lah. Alright, contohnya macam tu lah. Alright. Adakah peralatan boleh dipindah-pindahkan, boleh diletakkan jauh daripada dinding, alright, supaya kita boleh buat proses pencucian dengan lebih bagus.
Alright, adakah equipment tu, selalunya equipment ni kita ada roda lah kat bawah, dia boleh bergerak ke sana sini. Sebab apa, kadang-kadang kalau dalam kilang ni kadang-kadang rosak nak kena bawa keluar untuk repair. Kadang-kadang kalau rosak kecil-kecil boleh repair kat situ. Kalau rosak besar-besar nak kena tolak, bawa keluar, bawa ke bengkel dan sebagainya. Okey, adakah boleh bergerak ke kiri ataupun apa ni, ada bila bergerak tu memudahkan kita boleh tolak tepi tu untuk kita cuci dan kita boleh cuci. Okey, itu satu. Okey, ataupun kadang-kadang sekurang-kurangnya kalau mesin itu tidak boleh bergerak kiri dan kanan, orang tak ada roda dan sebagainya, at least sekurang-kurangnya jarak dia daripada dinding tu ada jarak jauh lah. Okey, boleh letaklah berapa 5 meter ke 8 meter, at least ada ruang muat orang lalu untuk cuci di celah-celah ruang antara dinding dan juga peralatan tu. Alright, so jarak pun kita boleh jaga juga, jarak equipment dengan dinding dan antara jarak satu equipment dengan equipment yang lain. Alright. Okay, so tu daripada segi elemen equipment. Alright. Ni baru 3 elemen. Okay. Seterusnya, okay, yang keempat, ni daripada kiri kanan pula. Daripada kiri kanan pula. Tadi kanan kiri kanan. Okay. Yang keempat, control operation. Okay. Control operation, macam mana raw material dia digunakan. Alright, macam mana kita control raw material kita, tak nak bagi untuk bagi dia patuh food safety punya regulation, maksudnya hygienic regulation. Macam mana cara kita control raw material itu di-handle, maksudnya pekerja handle raw material kita macam mana, kena pakai sarung tangan ke, ada bilik tertentu sahaja ke, alright, tidak bercampur dengan bahan-bahan finish good, tidak bercampur dengan storage chemical ke, alright. So itu adalah ciri-ciri untuk kita control operation produk kita. Kalau macam dalam plan ni kita buat dalam task plan layout tu pun kita asingkan setiap stage. Proses ni satu bilik, proses ni satu bilik, proses ni satu ruang bilik. Okay, itu adalah contoh control operation yang bagus. Alright. Okay, so yang kelima, elemen yang kelima adalah proses control system. Alright. Macam mana masa dan suhu. Okey, maksud masa ni macam mana? Okey, kalau contoh satu proses tu berapa lama masa dia ambil. Okey, so masa dia ambil tu adakah terlampau lama ataupun terlampau sekejap, dan berapa suhu yang digunakan. Contohnya mungkin ada orang nak buat patty, mungkin ada orang nak buat nugget. Okey, suhu dia nak kontrol pada contohnya bawah 12 degree Celsius ataupun 4 degree Celsius, contoh kita letak bawah 12 degree Celsius. Okey, kita letak suhu temperature. So dia proses kat situ dalam masa suhu tertentu. Okey, berapa lama masa dia buat untuk proses itu. Okey, so kalau masa kita tengok proses tu dia ambil masa berapa lama, adakah dalam tempoh masa tu contamination ataupun bakteria boleh membiak. Alright. So masa dan juga suhu tu kita ambil peranan penting, depend pada kesesuaian produk tertentu. Okey, adakah memenuhi syarat untuk tidak mendatangkan bakteria daripada membiak ataupun contamination daripada berlaku daripada bakteria lah. Alright. So untuk kita cek masa dan suhu ni, okey, kita selalunya kita guna termometer lah. Masa tu kita boleh tengok jam je lah kan. Okay. Kalau termometer ni untuk kita sukat suhu. Okay. So adakah kita ada letak gunakan termometer. Okay. Kalau dekat kilang yang mengawal suhu ni selalunya termometer ni dia ada yang built in, yang di design khas lekat kat dinding. Okay. Okay. Adakah termometer di dinding ini orang panggil berfungsi dengan baik. Alright, adakah dia di-calibrate? Okay. Peralatan untuk menyukat ni selalunya kena calibrate. Calibrate ni apa? Calibrate ni maksudnya contohnya termometer ni. Kita guna termometer untuk sukat suhu. Okay. So kita nak pastikan suhu yang dibaca oleh termometer tu adakah tepat ke tak tepat. Right? So kalau nak dapatkan suhu yang tepat, kena ada calibration process. Calibration process kita boleh panggil kontraktor daripada luar untuk calibrate, untuk bagi sijil calibration kepada alatan kita. Maksudnya bila ada orang datang cek peralatan kita, mungkin contohnya sebulan sekali ke 6 bulan sekali ke, contoh ada calibration yang dilakukan. Alright, dia menjadikan peralatan itu valid untuk diguna pakai. Sah untuk diguna pakai sebab ada orang datang cek, ada company luar datang cek, yang kita bayar company tu, dia datang cek, dia keluarkan sijil. Alright, peralatan kita tu tepat. Alright. So bila ada dijalankan calibration ni, okey, pada termometer kita contohnya. Alright. So
kita boleh tahu termometer kita itu adalah suhu yang dibacakan itu adalah tepat. So auditor pun yakin lah. Selaku auditor kita yakin lah, kita tahu ni termometer yang baca suhu dekat bilik ni. So macam mana nak tahu suhu tu tepat? Ini ada CJ calibration. Kita dah panggil company calibration untuk check termometer kita ni betul-betul tak check. Okay, berapa kerap panggil orang untuk check termometer ni, okay? Check ketepatan termometer kita ni, okay? Dia akan check contohnya sebulan sekali, 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali, depend pada company itulah yang mana yang sesuai dia ambil. Alright, so ini proses control system. Okay, yang seterusnya, yang ketujuh, pest control. Ini elemen penting yang pest control lah. Okay, kilang ni, pest control sangat penting untuk kilang lah. Okay, sebab apa kita nak halang pest daripada datang? Okay, so apakah langkah-langkah pencegahan pest daripada datang? Ada tak buat langkah-langkah pencegahan? Okay, contohnya langkah pencegahan adalah daripada segi design bangunan. Okay, ada tak kawasan-kawasan yang boleh dijadikan tempat tinggal binatang? So nak cegah macam ni, letak perangkap dan sebagainya lah. So kalau ada lubang, sumbat segala jenis lubang yang ada. Okay, tutup segala gap. Okay, ruang di dalam, kalau kita pintu kan, pintu ada ruang, kita tutup, mesti ada ruang lagi keliling bingkai pintu tu kan. Okay, tutup bingkai tu dengan getah ataupun plastik punya penutup. Okay, alright. So itu adalah teknik-teknik, langkah-langkah pencegahan yang kita boleh jalankan untuk halang daripada pest daripada masuk dalam bangunan kita ni. Alright, letak perangkap, tutup semua lubang. Okay, itu pest. Okay, so next, kalau average and infestation. Okay, apakah punca makanan pest ni untuk menarik pest ini untuk datang? Okay, macam mana kita kontrol, kita simpan produk-produk yang boleh dijadikan potensi sumber makanan untuk pest? Sebabnya tujuan utama pest, okay, makhluk-makhluk ni datang ke dalam produk production ni bukan datang sengaja nak menjahanamkan company kita, bukan. Dia datang sebab ada penariknya. Penariknya adalah makanan dia. Okay, makanan dia datang dari mana? Makanan dia datang daripada produk kita sendiri, boleh jadi makanan dia. Alright, packaging kita, ada setengah binatang makan packaging, makan kertas dan sebagainya. Yang kedua, mungkin juga orang panggil sumber buangan. Okay, bahan-bahan waste kita tu, okay, tulang ikan, tulang ayam lah apa. So tu pun sumber makanan dia. Okay, so macam mana benda-benda sumber-sumber makanan pest ni kita kontrol. Okay, sampah kita uruskan macam mana cara pengurusan sampah. Sampah dibuang sikit hari, diikat. Okay, tak disimpan dekat tempat sampah tu terlalu lama, mungkin 3 jam sekali sampah dibuang ke, ataupun 6 jam sehari ke. Okay, 6 jam sekali buang sampah ke, setiap hari buang sampah ke. Alright, contoh macam tu. Okay, so produk makanan kita, macam mana kita nak elakkan pest datang. Okay, mungkin bungkus dengan airtight seal container ke. Alright, okay, nak halang daripada binatang pest ni ada sumber makanan dia, dan dia tinggal, dan dia suka tinggal dekat sumber makanan dia. Macam mana kita nak bagi keadaan kilang tu tidak selesa untuk pest itu untuk tinggal. Alright, okay, so itu kategori pest control lah. Alright, so yang ketiga, packaging. Yang keenam adalah packaging. Okay, apakah jenis packaging yang sesuai untuk produk kita, menghalang daripada contamination berlaku. Okay, so tengok produk kita, packaging dia, jenis apa packaging yang kita pakai? Adakah kotak, adakah plastik, adakah aluminium foil, adakah paper ke. Alright, so adakah material itu datangnya daripada bahan toksik ataupun non toksik. Alright, so apa jenis material packaging yang kita gunakan tu. Okay, so ini dia sebenarnya merangkumi bukan saja untuk kebaikan company, tapi kebaikan consumer. Makanan jadi lebih selamat kalau kita tengok kita tengok benda-benda ni. Okay, bila kita tengok benda ni, sebab tu saya cakap GMP ni dia very specific. Okay, ada bahagian control operation, ada bahagian pest control, ada bahagian bangunan. Okay, setiap satu daripada elemen-elemen yang kita bincangkan ni, okay, setiap satu daripada elemen-elemen yang kita bincangkan ini, dia akan huraikan dia jadi macam, dia akan buat checklist, kita panggil. Checklist dia macam mana? Okay, contoh di bawah nombor 4 ni, control preparation. Okay, adakah bahan mentah raw material disimpan di tempat yang tertutup? Dijadikan satu macam pertanyaan, list of pertanyaan. Okay, so list pertanyaan tu, adakah
yang kita tanyakan based pada elemen-elemen ni, control operation, process control, pest control, dia akan jadikan dalam bentuk soalan. Soalan inilah dijadikan checklist untuk dia tanya balik uh, pengusaha kilang. Okay? Adakah anda patuh ni? Adakah anda patuh ni? Adakah anda patuh ni? Okay? So requirement ataupun soalan yang dibuat checklist untuk dipatuhi oleh pengilang adalah berdasarkan elemen-elemen yang saya sebutkan ni. Yang kita elemen 1 sampai 7 ni. Daripada sinilah dia hasilkan soalan. Alright? Okay. So by the way, elemen ini tidak habis lagi. Okay. Tadi baru sampai 7 pest control. So ada lagi elemen lain seperti personal hygiene, macam mana pekerja, apakah ciri-ciri pekerja untuk mematuhi hygiene, okay, apa pakaian dia, apakah peraturan dia, apakah footwear dia, kasut dia macam mana. Alright, contohnya lah. Okay. Kalau ada pelawat, macam mana kita uruskan pelawat tu. Okay. Elemen ke-9 product information. Okay. Ada tak tanda badge, okay, ini badge pertama, badge kedua setiap hari, okay, ada tak kod dia letak, okay, untuk setiap badge yang dihasilkan. Alright, kenapa perlu ada kod? Setiap kali buat production kena ada kod. Sebab apa? Sebab kita takut satu hari nanti kalau datangnya masalah, okay, ada orang komplain kata produk kita sakit, so produk yang buat dia sakit tu datangnya daripada batch yang mana, so kita boleh trace balik. Dalam traceability program kita boleh trace balik batch yang pukul berapa sampai pukul berapa yang punca orang sakit, orang komplain, contoh macam tu. So penting product identification ni, okay. Ada orang panggil label pada produk-produk ini, okay. Batch number dia, mungkin boleh letak code number dia. Alright. Alright. Yang ke-10 recall procedure. Okay, contohnya sekiranya kalau ada komplain, macam mana langkah-langkah step by step untuk kita trace problem tu daripada batch mana. Okay. Kita dah ada code number dia. Alright. So kita dah ada komplain. So macam mana kita nak check, okay, daripada komplain punya produk tu, okay, produk yang mana satu punca masalah. Kenapa? Sebabnya benda ini sentiasa berlaku kat food industry. Contohnya dulu ada isu Cadbury. Cadbury ada DNA babi contohnya. Minta maaf kalau saya sebut apa ni, jenama Cadbury, minta maaf Cadbury. Alright. Tapi nama dia dah berubah sekarang. Alright. So dulu ada isu DNA babi kat Cadbury punya products. Alright. So company Cadbury dia dapat information complaint, dia terus buat recall procedure. Recall procedure maksudnya dia pastikan complaint tu daripada batch mana. Okay, datangnya daripada, dia soal siasat lah orang yang buat komplain tu. Datang daripada batch mana, datangnya daripada kedai mana. So daripada kedai mana, dia tengok batch nombor berapa yang datangnya DNA babi tersebut. So batch yang sama, yang mungkin ada kat kedai-kedai lain, tapi batch yang sama dihasilkan dekat kilang pada masa yang sama tu, batch kod nombor yang sama tu, okay, semua dia stopkan jualan, dia recall balik. Maksudnya dia hentikan penjualan batch tersebut, dia ambil balik, hantar balik ke kilang untuk dia elakkan benda yang bersama sakit yang daripada orang komplain tu terus berlaku. So batch tu di stopkan, okay, tak nak ada DNA babi dalam produk batch tersebut. So semua batch itu dihentikan, dibuat produk recall. Alright. So dia akan kerja seterusnya, dia akan buat produk recall ni, dah dia panggil balik dan dia akan trace balik puncanya daripada batch yang mana. Okay, bila punca daripada batch mana, dia akan buat siasatan. Okay, kat proses mana mungkin ada berlaku pencemaran ataupun kontaminasi yang datangnya DNA babi. Alright, saya dengar cerita daripada orang Sirim, dia kata yang kes Cadbury tu, dia datangnya suatu penghantaran, dia letak dalam biasalah hantar ke kedai-kedai kan, kadang-kadang ada apa ni, ada daripada lori, bukan lori dia, ada lori daripada peruncit-peruncit ni bawa, kontaminasi mungkin berlaku kat situ. Okay, datangnya DNA tu daripada packaging sewaktu dia sentuh daripada transportation yang berlaku. Tu kes Cadbury lah. So sekarang selamatlah makan Cadbury. Saya pun suka juga makan Cadbury. Okay. So itu dia elemen yang seterusnya. Ada lagi elemen dia, tak habis lagi. Ada training. Okay, macam mana training? Training untuk pekerja-pekerja dibuat. Okay, so berapa kerap training untuk pastikan budaya hygiene ni, budaya tata kerja yang betul ni, peraturan ini dipatuhi, sentiasa kena ada training. So bila buat training kena ada record training. Okay, siapa pekerja yang hadir. Okay, so pastikan semua pekerja pernah datang
training. Alright. So siapa yang perlu di train? Bila dah buat train, dia kena ada ujian. So bila ada ujian, kita tengoklah keputusan. Siapa dapat keputusan rendah, dia kena datang balik training. Contoh macam tu. Ada tak record kedatangan orang datang training tu? Okay. Alright. So documentation record, apakah record-record yang ada, contohnya kita keluarkan daripada kilang, ada record dia. Okay. Kita produce produk tu, ada QA punya record, ada production punya record, nombor batch dia, okay. Suhu dia, semua dia dicatatkan semua tu dalam bentuk record dan dia dokumentasikan dalam file. Okay. Setiap production dia ada kertas kerja dia. Dia ada kertas kerja dia buat. Maksudnya kat kilang dia takkan ada produk yang buat tanpa ada kertas kerja. Bermaksud setiap kali satu batch produk keluar mesti ada kertas kerja dia. So kertas kerja itu disimpan. Okay, disimpan, alright, supaya membantu proses recall nanti. Recall produk akan datang sekiranya perlu berlaku lah. Alright. So next, waste. Macam manakah cara kontrol waste? Bahan buangan. Okey, adakah bahan buangan terjadual, terkawal? Okey, macam mana nak kontrol dia? So nak buang, siapa yang handle? Ada panggil majlis perbandaran ke, buat usaha sama dengan dia ke, ataupun bayar company luar. Kat luar sana ada company yang melupuskan sampah. Okey, ada yang company lupuskan sampah berjadual. Kalau berjadual ni maksudnya kalau kita ada buang bekas-bekas chemical. Kalau kat kilang bukan senang-senang boleh buang macam tu je. Okay. Kalau buang lampu pada floor contohnya, buang bekas pencuci, okay. Buang minyak grease ke apa ke, dia ada company yang uruskan pembuangan tu. So company yang uruskan pembuangan tu dibayar dan dia pun ada lesen pembuangan, so dia akan uruskan kerja-kerja pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang kita. So macam mana sistem di kilang tersebut dia handle pengurusan sampah dia. Alright. So next, transportation. Okay, macam mana kita transport pergi ke kilang tu, apa jenis kenderaan dia buat, adakah kenderaan tersebut dicek, condition dia bebas dari kontaminasi macam mana, berapa kerap cek, siapa yang cek, siapa dalam department mana yang cek, ada QA QC check ke contohnya. Alright, so ini elemen-elemen untuk JMP lah. Alright, so ini adalah elemen-elemen untuk JMP tadi. Okay, so HACCP ni saya tak nak teruskan lagi, kita stop sampai sini, kita berhenti sampai JMP. Nanti kita akan buat latihan pasal JMP ni. Alright, so basically JMP ini adalah berdasarkan elemen-elemen yang kita bincangkan tadi, dia generate soalan. Soalan tu kita daripada bawah tajuk-tajuk elemen ni kita buat list soalan berdasarkan produk yang kita nak buat tu. Okay, contoh kilang buat korek pisang. Okay, so berdasarkan produk tersebut. Okay, so berdasarkan produk tersebut kita buat checklist soalan berdasarkan elemen-elemen JMP tadi, untuk dipatuhi oleh owner kilang tersebut. Alright, so kalau dia patuh semua soalan-soalan yang kita sediakan berdasarkan elemen tadi, alright, company tu layak untuk dia dapat sijil JMP. Alright. So next adalah HACCP, tapi kita stop dulu HACCP. Okay, kita bincang sampai JMP ini. Alright. So saya galakkan anda untuk lebih kefahaman, sila cari mungkin video-video di YouTube. Okay, boleh cari lagi, dalami lagi. Apakah itu JMP ya? Apakah itu JMP? Nanti kita akan buat aktiviti bersama-sama mengenai JMP. Alright. So I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, kita jumpa on the next video lecture. Assalamualaikum. Okay, tak faham? Rewind, tanya, akan datang. Okay, boleh cari sumber-sumber lain, video-video lain, digalakkan. Okay, sila cari contoh-contoh ataupun contoh-contoh list soalan kilang tersebut, kilang buat apa, contoh list soalan. Kalau boleh jumpa di Google lah. Alright, nanti kita bincangkan dalam kelas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.